Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alisius Malik dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 30 Julai 2024. Susulan dakwaan terdapat kawasan hutan hujan di negeri ini diiklankan untuk dijual di laman sosial. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, kerajaan negeri akan menyiasat dakwaan berkenaan. Saya akan siasat perkara ini. Saya pun tidak dapat maklumat ini. Jadi saya haraplah orang ramai jangan terlampau percaya ini media sosial ini. Banyak yang temberang dan juga buat fitnah. Datuk Haji Ji menegaskan demikian ketika diminta mengulas dakwaan berkenaan. Beliau juga meminta masyarakat tidak mudah mempercayai setiap perkara dimuat naik di media sosial, terutama perkara yang tidak mempunyai kesahihan fakta. Sebaliknya mendapatkan penjelasan melalui agensi atau jabatan berkaitan. Sekolah Menengah Agama Negeri Seman akan diwujudkan di sekitar pantai barat utara Sabah. Exko Pendidikan dan Hal Ehwal Agama Islam Sabah Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, bagi tujuan itu, satu kajian akan dibuat untuk mengenal pasti lokasi bersesuaian. Ketika ini terdapat 6 seman di negeri ini iaitu di Tambunan, Keningau, Beaufort, Papar, Kinarut, Kunak dan Tawau. Kita dalam RMK 13 telah mensasarkan merancang 3 buah sekolah menengah untuk kita rancang dan kita laksanakan sepanjang RMK 13, iaitu di Sekolah Menengah Agama di Sandakan, ada sudah saya lawat minggu lalu, Sekolah Menengah Tawau yang memang betul-betul memerlukan karena masyarakat di sana, dan yang ketiga di Pantai Barat Utara. Ini kita akan buat penyelidikan, buat kajian kesesuaian tempat. Datuk Dr. Muhammad Arifin yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ditemui media selepas merasmikan program WAM2K peringkat daerah Kudat di Dewan Hakka Kudat. Sebanyak RM193,000 disumbangkan Majlis Ugama Islam Negeri Sabah MUIS dan Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah sepanjang program WAM2K yang diadakan di Kudat dan Pitas. Masyarakat Islam khususnya di Tamparuli dinasihat agar menjadikan cabaran sebagai pemakin dan semangat dalam memajukan diri ke arah kejayaan. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim berkata, kejayaan bukan hanya bersifat material, malah spiritual dan sosial seiring tema sambutan Ma'al Hijrah tahun ini, Al-Falah Pemacu Malaysia Madani. Datuk Jahid yang juga alun Tamparuli ditemui pemberita RTM sempena sambutan Ma'al Hijrah peringkat daerah kecil Tamparuli. Sementara itu, Timbalan Dekan Fakulti Pengajian Islam UMS, Dr. Isra' Haji Ramli dianugerahkan tokoh Ma'al Hijrah peringkat daerah kecil Tamparuli. Turut disampaikan sumbangan daripada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS berjumlah RM6,000 kepada Masjid Ubudiyah Pekan Tamparuli. Selain penyampaian anugerah pelajar terbaik Sekolah Rendah Ugama SRU 2023, ujian penilaian kelas KAFA UPKK 2023, Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2023. Pemegang adat negeri memainkan peranan penting memartabatkan institusi adat istiadat anak negeri yang diwarisi daripada nenek moyang sejak dahulu. Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tawik yang juga adun Bingkur berkata, kewujudan Mahkamah Anak Negeri MAN merupakan pengiktirafan kepada Sabah dan Sarawak untuk meneruskan pemakaian dan pelaksanaan Undang-Undang Adat Anak Negeri. Datuk Robert menyatakan demikian selepas merasmikan bangunan Mahkamah Anak Negeri Bingkor. Kemudahan bernilai RM200,000 ini akan memberi keselesaan kepada masyarakat. Kita buat yang sekarang ini. Jadi kita berterima kasih kepada Kerajaan Negeri di bawah pimpinan yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah. Selaku Ketua Daerah ini mengucapkan berbanyak-banyak terima kasihlah kepada Wakil Rakyat Bingkor yang berhormat Datuk Robert kerana membantu dan memberi peruntukan daripada kerajaan untuk membina bangunan ini. Selain bangunan baharu di MAN Bingkor, satu lagi bangunan baharu MAN di Pekan Apin Apin akan siap November ini.
Perpaduan dan penyatuan masyarakat pelbagai etnik dapat diperkukuh menerusi penganjuran pelbagai program, terutama yang berunsur kesenian dan kebudayaan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, dengan adanya perpaduan, usaha membangunkan masyarakat akan menjadi lebih mudah. Dengan perpaduan yang sebegini rupa, insya-Allah negara kita akan dapat bergerak ke hadapan dan kerajaan juga dapat melaksanakan tanggungjawabnya untuk membangunkan masyarakat di mana-mana saja dengan lebih mudah dan lebih berkesan. Datuk Nizam yang juga adun apas ditemui media selepas merasmikan Gempak Tawau Festival 2024. Terdahulu dalam ucapannya, beliau berharap lebih ramai pihak mengambil inisiatif menganjurkan program yang mampu mempromosikan daerah itu sebagai salah satu destinasi pelancongan. Ahli alumni Lembaga Pertubuhan Peladang LPP Malaysia akan mengumpul dana bagi merealisasikan misinya untuk membina bangunan Wisma Alumni LPP. Timbalan Pengerusi Alumni LPP, Datuk Salim Tahta berkata, bangunan yang dicadang di ibu negara itu akan berfungsi sebagai pusat pertemuan alumni LPP serta menjadi medan perkongsian pengalaman dalam memajukan pembangunan agromadani di negara ini. Kemudahan itu juga akan memudahkan penganjuran pelbagai program alumni LPP dalam usaha membantu pembangunan agromadani. Datuk Salim ditemui media selepas majlis makan malam sempena program Kembara Agromadani alumni LPP ke Sabah. Kembara bertujuan mengeratkan hubungan silaturahim antara ahli alumni LPP Semenanjung dan rakan mereka di Sabah. Ini sebagai satu langkah juga untuk melihat kemajuan yang berada di BPK selepas lama kita meninggalkan perkhidmatan LPP ataupun bersara, dan berharap apa-apa yang telah kita tinggalkan dulu masih berjalan dengan baik dan diteruskan. Saya ingin mengucapkan sedikit tahniah kepada rakyat Sabah kerana telah dipilih menjadi Ketua Marah yang ke-7 atau ke-8 begitulah rasanya. Itulah kejayaan anak-anak Sabah yang bertugas di LPP. Kita masih boleh bersama-sama bekerjasama dalam banyak hal sekiranya diperlukan, dan kita doakan semua projek-projek yang telah dibuatlah sedang dibuat di Sabah ini dapat berjalan dengan baik. Sepanjang kembara ini, rombongan dijadual meninjau pembangunan pertanian dan perladangan di daerah Ranau dan Kota Marudu. Masyarakat perlu memiliki semangat patriotik dan cintakan negara bagi mengekalkan keamanan dan keharmonian. Pemimpin Pembangunan Masyarakat Lamag, Johai Nizam Shah Johari berkata, sebagai rakyat Malaysia, masyarakat perlu mengibarkan jalur gemilang sebagai tanda menghargai jasa pejuang kemerdekaan. Kita beruntung kerana kita hidup di sebuah negara yang aman. Kita tahu di seluruh dunia ini bukan semua dunia mempunyai negara yang aman. Ya, kita beruntung dan harus kita kekalkan keharmonian dan keamanan itu bermula dengan semangat mengibarkan jalur gemilang. Johai Nizam Shah ditemui media dalam program Sentuhan Kasih Hari Bertemu Masyarakat dan kempen Kibar Jalur Gemilang di Dewan Sri Lamag Kinabatangan. Sementara itu, Pegawai Khas kepada Ketua Menteri Muhammad Ismail Ayub berkata, kemerdekaan dan keamanan pada ketika ini perlu terus dikekalkan untuk diwarisi generasi akan datang. Sama-sama kita mengambil inisiatif untuk meningkatkan lagi patriotik di dalam jiwa kita, mengangkat bahawa kemerdekaan yang ada pada hari ini adalah kemerdekaan bukan saja untuk kita, tapi demi untuk anak dan cucu kita. Jadi kibarkanlah jalur gemilang. Majlis pelancaran disempurnakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali. Lembaga Tabung Haji Sabah melalui Kelab Tabung Haji Taha Bestari komited mendekati golongan muda bagi menerangkan peranan dan perkhidmatannya yang memberi manfaat kepada golongan berkenaan. Ini termasuk mempromosi Taha Bestari di peringkat sekolah bagi menggalakkan budaya menabung dalam kalangan pelajar. Pengarah Lembaga Tabung Haji Sabah Yusdi Nasib berharap kerjasama itu dapat merapatkan hubungan dengan pihak sekolah seterusnya mencapai aspirasi yang dicanang tabung haji. Yusdi ditemui media selepas program futsal Taha Bestari di Sandakan. Sebanyak 10 pasukan membabitkan 70 pelajar sekolah menengah di Sandakan menyertai program ini.
Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.